Aku rasa korang akan sangat enjoy cerita ni. So Kelly has the name, the tech games to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku boleh lepas tengok movie lagi. Back to back aku tengok movie. Kali ini aku tengok cerita apa pula? Cerita Narsata, Sekutu Setan. Cerita ni cerita seram yang diarahkan oleh Pre Andre. Dia dah banyak juga kan mengarah cerita-cerita seram. Dan kali ini cerita yang berating 18 tahun ke atas. Memang dia sengaja je. Kenapa? Nanti aku uraikanlah apa yang menjadikan dia rating 18 tu. Lepas tu barisan pelakon dia pun kuat, nice jugalah. Ramai juga pelakon-pelakon yang okey, best juga kan. Pelakon utama dia Trisha Oy, ada Mawar Rashid, ada Kinobu, ada Fazlan apa nama dia, aku tak ingat lah. Lepas tu ada Dai Fuad, ada Anik Suhai, ada Katijata, Mak Pendre sendiri. Lepas tu ada Namron pun ada Wan Anafisu, ada Ashraf Muslim, siapa lagi, ramai lah kan. Juga dia punya pelakon, dan ada pelakon yang sangat best macam Wan Anafisu kan, aku suka dia berlakon. Lepas tu cerita ni pasal apa? Cerita ni pasal balas dendam. Dia balas dendam menggunakan ilmu hitam. Ya, bila balas dendam ilmu hitam ni biasalah dia ada santau apa semua. So apa yang berlaku lain tu aku rasa better korang pergi tengok lah, sebab cerita ni pun okey juga kalau korang nak pergi tengok kan. Tapi aku mulakan dulu dengan perkara yang best bagi aku dalam filem ni kali ni. Bila cerita seram, dia punya level seram bagi aku kuat, nice best juga. Dia punya seram tu dibantu dengan jump scare. Bagi aku jump scare dia bukan jump scare murahan lah. Dia tak ada sekadar mengharapkan bunyi. Ya, memang ada bunyi yang agak kuat, tapi dia bukan sekadar bunyi, dia disusuli dengan orang kata macam hantu ke, benda-benda yang menyeramkan ke. Itu yang bagi aku dia meningkatkan lagi rasa seram cerita ni. Itu yang di antara benda yang aku suka. Lepas tu makeup dia pun banyak makeup dia yang bagi aku nice cantik kan. Memang mengerikan. Tapi itulah, makeup dia kadang-kadang ada dia tak gunakan makeup, dia guna macam CGI. Itu sikit potong kan. Tapi kebanyakannya bila ada yang memang makeup, bagi aku agak menjadi juga menimbulkan rasa seram ataupun menimbulkan rasa ngeri tu, rasa ngilu, semua ada lah kan. So nice juga kan. Lepas tu apa juga yang best adalah lakonan. Of course lakonan Trisha Oy tu teramanya, pelakon utama dia bagi aku best dia dapat menjiwai watak seorang yang nak membalas dendam dengan muka dia apa semua. Aku sangat suka dengan lakonan dia untuk dalam cerita ni. Pelakon-pelakon lain pun nice juga, tapi ada jugalah pelakon-pelakon yang aku tak berapa biasa tengok dia, macam Dai Fuad. Lepas tu ada seorang tu, aku tak ingat lah siapa nama dia. Screen time dia pun kuat banyak juga. Tapi itulah, bila dah screen time banyak tapi berlakon macam tak berapa nak best tu pun spoil sikit lah kan. Itu part yang tak berapa nak best pula. Level ganas dia, level ganas ni lah yang menyebabkan filem ni jadi rating 18 tahun ke atas memang banyak scene-scene yang ganas kan. Kan macam aku cakap, dia gunakan ilmu hitam untuk balas dendam. So dia santau orang-orang yang dia nak balas dendam tu dengan dahsyat kan. Dengan banyak darah, dengan banyak luka, banyak sampai terputus tangan, terputus kaki, putus kepala, semua putus lah orang kata kan.
perut terburai. Bagi aku kali ni memang Pandren memang dia bagi kau-kau. Dan juga apa yang aku suka cerita ni adalah sebuah filem yang bagi aku sangat berani daripada Pandren. Adalah beberapa scene yang agak sensitif sikit. Mungkin ada orang akan sensitif, akan tak berapa nak suka. Tapi bagi aku, ya bila dalam filem kadang-kadang kita jangan terlalu orang kata, yalah, terlalu mudah sangat. Kita, ya biasalah filem kan, dia kadang-kadang kena ambil juga part-part yang sensitif tu untuk menambah rencah filem tu. Dan apa yang tak best pula bagi aku, filem ni dia scene-scene ganas tu ataupun scene-scene yang menyeram tu agak banyak juga. Tapi untuk nak sampai ke, sebab cerita dia panjang tau, nak sampai ke scene-scene yang ganas, scene-scene yang mengerikan tu, dia agak draggy sikit lah bagi aku. Sebab dia macam ya, dia punya pacing slow. Pacing slow tu tak ada masalah, tapi kadang-kadang ada satu dua perkara tu dia macam disengajakan jadi lambat tau. Tu yang aku kadang-kadang aku jadi macam bosan sikit. Dia kadang-kadang dia tunjuk orang tu nak berjalan daripada point A ke point B, dia tunjuk sepanjang perjalanan tu. Tu yang aku jadi macam alamak kan. Agak jadi membosankan lah. Dia jadi draggy kan. Kau akan rasa macam tak sabar lah kan. Tu benda yang kadang-kadang bila dah part seram tu, bila dia jadi draggy tu, dia akan potong sikit lah. Lepas tu apa yang juga kurang best adalah struktur jalan cerita filem ni. Dia bagi aku mudah ditembak lah. Awal-awal kau dah agak dah kisah balas dendam, akan ada macam santau apa semua yang gunakan ilmu hitam. So tu yang kau jadi macam kau dah, benda ni klise lah kan. Dah banyak, aku rasa banyak dah filem-filem yang macam ni dia punya jalan cerita dia. Dan beberapa scene, dan banyak, aku rasa bukan beberapa scene, banyak juga scene dia, bagi aku dia kopi lah daripada filem-filem lain kan. Dan aku ada terbaca juga yang Pandren memang mengaku dia inspirasi daripada beberapa filem luar. So aku tak sure, aku tak ingat lah filem apa. Kau mencari artikel tu kan. Tapi tu lah, ada beberapa scene yang aku sangat boleh recall daripada filem tertentu. Kadang-kadang ada daripada filem Conjuring, ada daripada filem apa lagi aku belum tak berapa nak ingat lah kan. Tapi ada beberapa scene tu memang aku dah agak familiar ataupun dah pernah tengok lah. Tu yang bagi aku agak spoil sikit lah. Dia macam orang kata, tahulah nak kata ambil jalan mudah ke apa. Tapi ya, kalau korang yang jarang tengok movie, aku rasa korang akan sangat enjoy ataupun akan rasa best lah. Sebab dia benda-benda yang mengerikan, benda yang menyeramkan. So kalau kau rasa nak cabar diri kau untuk rasa seram tu, cerita dia dapat bagi. Tapi itulah, kalau kau dah biasa tengok filem seram, kau akan rasa macam alah sama je. Tu yang jadi macam boring sikit kan. Lepas tu banyak penggunaan CGI lah. CGI tu kalau nak guna aku tak kisah kalau dia cantik. Tapi itulah, ada certain tu macam susuk setan tu dia gunakan CGI, nampak kartun lah. Tu yang kadang-kadang jadi potong. Lepas tu ada juga lah beberapa benda macam dia toreh-toreh apa semua, ada juga dia gunakan CGI. Awal-awal tu kan, maksud aku dia bila dia nak toreh tu dia gunakan CGI. Lepas tu dia buat makeup pula kan. So masa dia nak toreh tu nampak lah benda tu tak cantik lah bila dah gunakan CGI kan. Lepas tu apa juga yang tak berapa nak best, ada beberapa pelakon yang kurang bagus lah kan. Tu yang sikit potong lah. Tapi itulah, cerita ni sebenarnya kalau korang yang jenis kurang tengok filem-filem seram, terutamanya daripada luar, aku rasa korang akan sangat enjoy lah cerita ni. Dan korang jenis yang boleh sabar ataupun tak mudah rasa bosan dengan benda-benda yang draggy, benda-benda yang slow pacing, aku rasa pun kau akan sangat enjoy untuk filem ni. Bagi aku ni di antara filem
ataupun filem Pak Andre yang sangat menjadi dan sangat boleh memberi sesuatu terutamanya macam aku cakap orang-orang yang kurang tengok filem-filem seram daripada luar kan. So kalau kau tanya aku berapa bintang, disebabkan aku ni aku banyak tengok filem-filem luar cerita seram. Dia memotongkan sikit ataupun dia mengurangkan sikit jumlah bintang dia, aku boleh bagi 8 bintang per 10. Aku rasa kalau aku kurang tengok mungkin aku boleh bagi 9 lebih bintang per 10. Sayang sebab aku dah banyak tengok, jadi aku rasa macam kopi ori lah. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Narsata Sekutu Setan ni, aku harap kau dapat subscribe tu channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.